Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Dr. Akmaliza dan rakan-rakan. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membuat perbincangan tentang impak negatif psikologi masyarakat sewaktu pandemik COVID-19. Jadi sebelum saya menyerahkan perbincangan ini kepada rakan-rakan saya untuk menghuraikan dengan lebih lanjut tentang elemen yang telah kami terapkan sepanjang kajian, saya terlebih dahulu akan memberi penerangan atau pengenalan dan konsep tentang kaitan impak negatif psikologi masyarakat dan pandemik COVID-19. Jadi bagi pengenalan COVID-19, COVID-19 adalah sejenis virus yang boleh menyebabkan jangkitan saluran pernafasan. Jangkitan coronavirus boleh menyebabkan spektrum gejala daripada selesema biasa kepada radang paru-paru yang dikenali sebagai pneumonia yang teruk. COVID-19 ini berpotensi menyebabkan penyakit yang teruk dan kematian terutamanya dalam kalangan orang tua dan orang yang mempunyai masalah kesihatan atau sistem imun yang rendah. Psikologi pula merupakan istilah akademik dan disiplin gunaan yang melibatkan kajian saintifik tentang proses mental dan tingkah laku. Saya telah memetik sebuah kenyataan dari artikel WHO, ketakutan kerana COVID-19 memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental berjuta orang. Ia menyatakan bahawa COVID-19 menjejaskan kesihatan mental berjuta-juta orang kerana kegelisahan dan ketakutan yang ditimbulkannya dan gangguan dalam perkhidmatan kesihatan mental. Beralih pula kepada konsep. Jadi, psikologi berkait rapat dengan kognisi dan kognisi adalah berkaitan dengan pemprosesan maklumat berdasarkan fungsi mental seseorang. Psikologi juga adalah konsep abstrak kerana berkaitan dengan otak manusia dalam arti simbolik. Penularan COVID-19 yang berleluasa ini telah menyebabkan beberapa sektor ekonomi maupun pendidikan terjejas. Hal ini telah memberi tekanan dari segi mental, psikologi dan fizikal kepada pihak yang terbabit. Menurut Gabriels, kesihatan mental sudah menjadi masalah kesihatan yang diabaikan di seluruh dunia. Hampir 1 bilion orang hidup dengan gangguan mental. Setiap tahun 3 juta orang mati akibat penggunaan alkohol yang berlebihan. 1 orang membunuh diri setiap 40 saat. Hal ini telah membuktikan bahawa bahaya yang boleh dibawa oleh gangguan mental kepada manusia. Dengan ini, saya akan menyerahkan perbincangan ini kepada rakan yang seterusnya. Seterusnya ialah teori. Psikologi negatif ialah satu kepercayaan negatif yang timbul dalam diri seseorang di mana ianya mewujudkan kerisauan dan kegusaran pada diri sendiri. Psikologi negatif juga menyebabkan perubahan tingkah laku, cara berfikir dan gaya hidup individu yang cenderung kepada negativiti. Implikasi psikologi negatif ialah kurang keyakinan diri, melakukan kritikan terhadap diri sendiri, takut, risau dan mudah marah. Isu. Terdapat 3 isu yang dibangkitkan sewaktu kajian. Isu yang pertama ialah masalah bunuh diri. Kementerian Kesihatan Malaysia telah merekodkan sebanyak 465 kes cubaan bunuh diri sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dalam tempoh 3 bulan pertama PKP, sebanyak 266 kes bunuh diri yang dicatatkan dengan purata sebanyak 30 kes bunuh diri dalam sebulan. Sebahagian besar daripada mereka mengambil keputusan tersebut adalah disebabkan oleh kehilangan pekerjaan, tiada sumber pendapatan, stres, masalah isolasi dan pengurangan akses bantuan sewaktu PKP. Di Jepun, angka kes bunuh diri adalah lebih tinggi berbanding kes COVID-19 itu sendiri. Hal ini adalah disebabkan oleh tekanan dan stres yang dihadapi oleh penduduk Jepun kerana kebanyakan daripada mereka telah diberhentikan kerja. Pada tahun sebelumnya, berlaku penurunan kes bunuh diri, namun setelah berlakunya pandemik COVID-19, kadar bunuh diri didapati semakin meningkat di Jepun. Isu yang berikutnya ialah perubahan dan peningkatan waktu bekerja petugas kesihatan. Petugas kesihatan harus bekerja lebih masa terutama sekali sewaktu permulaan penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Mereka menghabiskan masa di hospital, merawat pesakit yang dijangkiti COVID dengan memakai pakaian perlindungan PPE yang sangat panas dan berimaskan di samping berusaha untuk mengelakkan diri mereka daripada dijangkiti. Ini merupakan gaya kerja yang asing dan baharu bagi mereka kerana tidak pernah berhadapan dengan pandemik yang teruk seperti ini pada sebelumnya berbanding dengan negara yang pernah menghadapi virus berjangkit seperti Ebola dan H1N1.
Peningkatan dan perubahan waktu bekerja menyebabkan gangguan kesihatan mental petugas kesihatan seperti stres, anxiety, insomnia dan PSTD, iaitu Post Traumatic Stress Disorder. Isu yang terakhir ialah kekurangan empati terhadap pasangan. Kurang memahami atau tidak mampu untuk berkomunikasi bersama pasangan dengan baik. Masalah kewangan sering berlaku sewaktu pandemik yang boleh menyebabkan pergaduhan. Pergaduhan ini memberikan tekanan kepada pasangan kerana berlakunya salah faham dan akan menjadi lebih teruk jika perbincangan tidak dilakukan. Selain itu, kurangnya sikap tanggungjawab terhadap keluarga dan tidak indah dengan masalah dan keadaan yang dihadapi keluarga dan pasangan. Sikap ini akan memainkan emosi pasangan dan akan menimbulkan pelbagai spekulasi yang bermain di fikiran pasangan. Seterusnya, isu ini juga membawa beberapa implikasi utama. Antaranya, berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia iaitu PDRM, sebanyak 266 kes bunuh diri telah dilaporkan sejak 18 Mac hingga 30 Oktober lalu ketika Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang dikuatkuasakan di seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Bebanan hutan yang tinggi selepas hilang pekerjaan dan masalah keluarga menjadi punca utama seseorang nekat meragut nyawanya sendiri ketika negara dilanda pandemik COVID-19 ni. Implikasi yang kedua pula, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Babah berkata, ia meliputi tekanan dan beban kerja yang melampau sehingga meninggalkan kesan psikologis ke atas petugas kesihatan. Lebih daripada 600 petugas kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu KKM mengalami pelbagai permasalahan berkaitan psikologi ketika penularan pandemik COVID-19. Implikasi yang terakhir pula, menurut laporan statistik perkahwinan perceraian Malaysia 2020 menyatakan bahawa jumlah perceraian dalam kalangan rakyat Malaysia meningkat 12% iaitu 56,975 kes pada 2019 berbanding tahun sebelumnya iaitu 50,862 kes sahaja. Hal ini kerana rakyat Malaysia hilang punca pendapatan, menganggur dan stres semasa Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP akibat COVID-19 meningkatkan kes-kes penceraian. Cabaran. Masyarakat yang berpendapatan rendah serta mengalami masalah kesihatan mental yang semakin merosot sukar untuk memberi pendidikan kepada anak. Masyarakat amat bimbang tentang masa depan mereka kerana simpanan mereka semakin berkurang. Sesetengah individu mengalami perubahan tingkah laku negatif termasuk ketegangan hubungan, simptom kemurungan dan penyalahgunaan bahan. Pelajar yang tinggal di kawasan pedalaman dan pelajar di perumahan berpendapatan rendah tiada internet, alat perantis seperti komputer dan mereka terpaksa menggunakan telefon bimbit. 3 daripada 4 ibu bapa mengatakan bahawa mereka lebih suka anak ke sekolah kerana tiada ruang, internet dan peranti pembelajaran untuk belajar di rumah. Masyarakat hilang pekerjaan dan tidak dapat meneruskan kehidupan mereka. Google Form. Soalan yang dikemukakan berdasarkan isu yang akan dibangkitkan seperti masalah yang dihadapi sewaktu pandemik. Kaedah soalan adalah mudah untuk dijawab berdasarkan beberapa pilihan jawapan yang disediakan. Maklumat peribadi responden juga akan dirahsiakan dan tidak akan dibocorkan semasa atau selepas kajian ini tamat dilakukan. Hasil daripada tinjauan. Sebanyak 81 daripada 141 orang bersetuju bahawa mereka mengalami tekanan semasa Perintah Kawalan Pergerakan dan emosi 79 orang responden juga terganggu semasa pandemik COVID-19. Masalah kewangan semasa pandemik membimbangkan 67.4% responden. Kebanyakan responden memanfaatkan masa dengan melakukan aktiviti bersama keluarga semasa Perintah Kawalan Pergerakan. 85.1% responden bersetuju bahawa dengan mempraktik amalan agama dapat menenangkan jiwa. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perbezaan antara psikologi positif
dan negatif ketika pandemik COVID-19. Untuk psikologi positif, manusia itu bersifat terbuka terhadap sesuatu perkara, sentiasa tenang dan mempercayai berita yang sahih untuk mengelakkan kebimbangan yang tidak berasas. Membuang stigma terhadap individu yang berisiko dijangkiti wabak COVID-19. Pemikiran yang positif untuk lebih menghargai masa bersama ahli keluarga dan akhir sekali memperkukuhkan hubungan sosial dengan kenalan rapat untuk mengurangkan tekanan yang dirasai. Manakala untuk psikologi negatif, kesihatan mental wanita lebih terjejas kerana mereka harus berhadapan dengan keganasan rumah tangga. Kebimbangan terhadap ancaman wabak COVID-19 telah menyebabkan ramai melakukan pembelian panik. Individu yang dikuarantin mewujudkan kebimbangan tentang potensi mereka mendapat penyakit. Petugas kesihatan yang harus bekerja lebih masa ketika pandemik menyebabkan mereka keletihan dan harus berjauhan dengan ahli keluarga. Akhir sekali, kebimbangan terhadap prestasi pelajaran menyebabkan ada sesetengah pelajar berasa murung dan berpotensi untuk membunuh diri. Kesimpulannya, penularan COVID-19 banyak memberi kesan kepada masyarakat serta individu dalam menghadapi kehidupan seharian. Keadaan itu dilihat semakin menggusarkan apabila kerajaan mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan secara rasmi bagi menyekat pergerakan orang awam untuk mengawal penularan wabak ini. Situasi ini mewujudkan kesan kepada kesihatan mental seseorang seperti menimbulkan keresahan, gemuruh dan kerisauan. Secara psikologi, individu mungkin akan menghadapi corak pemikiran yang negatif yang boleh menjejaskan emosi mereka. Justeru, setiap individu perlu mengambil langkah positif untuk mengekalkan kestabilan emosi ketika menghadapi wabak pandemik ini. Aspek penyesuaian diri memainkan peranan penting dalam menentukan kefusihan mental serta tingkah laku seseorang agar dapat menjalani perubahan dalam aktiviti harian.